saya nak move kepada Profesor Dr. Zuria Mahmud. Prof ada bersama kita? Prof boleh unmute sekejap? Prof Dr. Zuria Mahmud akan memberikan sedikit penekanan tentang kepelbagaian murid, penyelesaian pembelajaran dan sekolah selamat ya Prof? Ya. Saya nak introduce Prof sikit lah. Prof Zuria ni saya jumpa beberapa tahun yang lalu melalui Prof Dr. Zarina yang moderator sesi pertama dulu. Kita sangat enjoy kita punya outing masa tu sebab saya rasa sebab kita sama-sama mengamalkan amalan mesra. Jadi sedikit biodata Prof Dr. Zuria ya. Prof Dr. Zuria Mahmud memulakan dunia kerjaya beliau sebagai seorang kaunselor di Maktab Rendah Sains Mara selama 6 tahun ya. Seterusnya menyertai UKM pada tahun 1991. Saya baru nak jadi medical student tahun 2 masa tu Prof. Sebagai seorang ahli akademik dalam bidang pendidikan kaunselor. Semasa di UKM beliau memegang jawatan sebagai Ketua Pusat Kepelbagaian Pelajar, Timbalan Dekan Siswazah dan Antarabangsa serta Ketua Jabatan Pendidikan Komuniti dan Kesejahteraan ya. Prof mempunyai minat mendalam terhadap psikologi perkembangan manusia, kepelbagaian pelajar serta hubungan keluarga antara bidang kajian, konsultasi, penerbitan dan pengajaran Prof Zuria termasuklah psikologi perkembangan remaja ya, anak-anak di sekolah ni, termasuk aspek-aspek gaya hidup, kepuasan keluarga, tingkah laku buli, penyelesaian budaya dan pelajar ya, luar dan antarabangsa ya. Prof Zuria telah bersara dari UKM pada tahun lepas Prof. Ya, dan banyak meluangkan masa menjaga cucu. Jadi kita sibuk saya rasa Prof Zuria sekarang lebih sibuk daripada zaman masa Prof bertugas dulu. Jadi saya ucap banyak terima kasih kerana Prof meluangkan masa untuk bersama kita. Silakan Prof untuk beri pencerahan tajuk yang dipilih. Silakan. Terima kasih Prof Dayang kerana memperkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan panelis Dr. Farhanini dan juga rakan-rakan di sini, Prof Dr. Zarina serta para peserta sekalian. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengalaman sebagai seorang kaunselor, seorang pendidik, seorang pengkaji berkenaan dengan kepelbagaian pelajar dan impak kepelbagaian tersebut kepada kehidupan mereka lah. Dan saya pilih suasana pembelajaran tu kerana memang tugas anak-anak kita, remaja ni tugas mereka adalah belajar. Jadi the big part of their life tu, masa mereka memang spend on belajar. Suka, gembira, happy, achievement, rasa kecewa, down, kebanyakannya disebabkan isu-isu pembelajaran mereka. Ya. So itu sebabnya saya memilih bagaimana kepelbagaian mereka itu akan berimpak kepada gaya pembelajaran. Dan yang kita katakan sekolah selamat tu, maybe sekarang ni bukan lagi sekolah selamat ni, walaupun dulu sekolah selamat lah. Sekarang ni di rumah pun kena selamat juga. Suasana belajar di rumah kan. Mak pun dah di cikgu, nenek pun dah di cikgu ni. Duk urus PDPR cucu. So sebagai pendidik dan ibu bapa, kita sering kali melihat perbezaan-perbezaan dalam kalangan anak-anak kita. Mereka berbeza, anak nombor 1 beza, 2 berbeza, sehingga kadang-kadang mendorong kita untuk mempunyai perasaan tersendirilah terhadap murid-murid ataupun pelajar kita. Ada kali kita suka, ada kali ada yang kita nak marah je pada dia. Ya, kadang-kadang tu kita risau. So walhal mereka kalau kita lihat, they are just children. Mereka semua anak kita, mereka semua pelajar kita, tapi kita mempunyai perasaan yang berbeza-beza. So dalam perbincangan ini saya rasa adalah saya ingin menimbulkan kesedaran bahawa kenapa kita pandang mereka itu berbeza, nampak perasaan kita berbeza kerana reaksi mereka juga, apa yang mereka berikan kepada kita itu berbeza. Kenapa mereka beri reaksi berbeza? Kenapa? Kerana mereka memang berbeza. Jadi in order untuk kita memahami, menghayati dan mempunyai teknik-teknik yang cantik lah untuk kita berinteraksi dengan mereka, kita kena faham.
kita kena faham dan kita kena pahatkan perkataan student diversity dalam dalam kepala kita dah, dalam minda kita, bahawa diversity itu penting. Jadi kita mulakanlah dengan yang dimaksudkan dengan kepelbagaian. I should share the screen, sorry. Yes, Prof. Silakan. Okay. Share screen. Oops. Miss. Habis screen dah hilang pula. Tak apa, Prof. Take your time. Biasa kita ada Zoom ni kan, kita try. Okay. Sekali je. Sikit lagi. Please try again later. Share. No, tak boleh. Tak boleh pula nak share screen. Kenapa ya? Ni. Share tak? Okay tak? Belum lagi, Prof. Belum lagi. Yeah. Now? Belum lagi, Mami. Belum lagi. Is that okay? Ya, bagus. Boleh kita dapat slideshow, Prof? Slideshow. Yep. Is that? Bagus sangat. Ya. Okay. So itu yang saya nak fokus hari ini ya. Kemudian mari kita sama-sama fahami tentang kepelbagaian ni. Kepelbagaian ni, apa yang kita maksudkan kepelbagaian adalah faktor-faktor yang membezakan antara manusia lah, antara satu sama lain. So kalau di Malaysia ni sama ada di dalam masyarakat atau di sekolah rendah, sekolah menengah semua, antara faktor yang telah dikenal pasti adalah jantina, bangsa, agama, status social ekonomi, lokasi geografi, kemampuan kognitif, fizikal dan umur. Faktor-faktor yang kita lihat ni kan, dan dalam slide banyak lagi ya, social ekonomi pun sekarang dah ada nama dia T20, M40, B40. Kemudian kemampuan fizikal ya, sama ada student yang normal atau ahli sukan atau student khas, pintar cerdas, berbakat. Kemudian lokasi geografi juga kita tahu sama ada student-student kita berada di bandar atau luar bandar atau pinggir bandar. Gaya hidup juga berbeza. Ya, gaya hidup berbeza, gaya hidup sihat, gaya hidup berisiko. Kemudian hubungan keluarga, ya. Dan these are the factors yang sebenarnya memberi impak kepada bagaimana terbentuknya psikologi seseorang anak itu, dan juga sehingga menyebabkan mereka memberi reaksi tertentu kepada kita dan menimbulkan sesuatu perasaan kepada kita, dan kita pula memberi reaksi tertentu kepada mereka. Okay. Jadi sebagai sebuah negara yang bercirikan multi budaya, kita telah terbiasa dengan pelbagai kelompok yang berbeza dalam masyarakat kita. Kita boleh lihat ya, jenis kelompok lelaki, wanita, bangsa yang berbeza dan sebagainya. Kemudian begitu juga dengan status sosioekonomi ya, dan tambah-tambah sekarang lah di musim pandemik ini kita lagi tahu sama ada kita ni B40 ke M40 ke T20 ke, malah M40 pun dah mula jadi B40 ya, berikutan dengan pandemik. So these are the things yang memberi impak kepada anak-anak kita tu. Kemudian kita lihat ya, kita lihat kelompok-kelompok ni, pembahagian kelompok ni penting untuk agar sistem pengurusan dapat memenuhi keperluannya setiap kelompok yang berbeza. Contohnya di Malaysia, kita meraihkan ya, pelbagai masyarakat, pelbagai kaum. Selain itu terdapat hak-hak tertentu yang perlu dipenuhi untuk golongan tertentu, seperti wajib pendidikan ya, macam Dr. Nini tadi, wajib pendidikan kepada kanak-kanak, wajib penjagaan kepada kanak-kanak. Kemudian terdapat juga keistimewaan tertentu seperti kalau warga negara ada tertentu, dan bukan warga negara pun ada perbezaan-perbezaannya. Jadi all these perbezaan ni, kita sebagai profesional
dan juga ahli keluarga kena tahu bagaimana impak kepada anak-anak yang kita tangani. Seterusnya, ni tadi saya dah tunjuk kan, B40, M40 ni. Kemudian daripada perspektif pendidikan. Daripada perspektif pendidikan dan kanak-kanak dan remaja, pengetahuan tentang kepelbagaian amat penting kepada pendidik, ibu bapa serta pembuat polisi juga. Ini kerana faktor-faktor kepelbagaian akan mempengaruhi gaya motivasi dan juga pencapaian. So antara perkembangan menarik dalam sistem pendidikan Malaysia adalah terbinanya sekolah-sekolah berasrama penuh pada tahun 1970-an. Sekolah berasrama penuh ni bertujuan membolehkan anak-anak dari kampung dan keluarga yang miskin mendapat peluang sama rata untuk belajar dalam suasana yang kondusif. Manakala di Sabah dan Sarawak contohnya ya. Sabah dan Sarawak terdapat juga sekolah asrama bukan sahaja untuk kanak-kanak sekolah menengah, remaja sekolah menengah, tetapi juga untuk kanak-kanak sekolah rendah pun ada asrama. Sebab ada setengah-setengah kampung tu sangat jauh. Mereka untuk keluar ke sekolah rendah tu saja pun kadang-kadang berminggu mereka kena berjalan kaki dan sebagainya. So kerajaan buat asrama-asrama. Dan itulah dalam saya punya kajian-kajian, saya banyak melawat ke sekolah-sekolah di Sabah dan Sarawak. Dan sekolah-sekolah tu pun, kalau sekolah menengah memang ada semua dibuat dengan batu, brick dan sebagainya eloklah. Tapi sekolah rendah, kalau di Sabah dan Sarawak, masih ada sekolah kayu, masih ada electricity tu dengan memakai yang kita tu apa, jana kuasa yang kita kena pakai enjin tu. So dia berbeza. Kemudian kanak-kanak pula ada yang dekat kampung berdekatan tu mereka tak pakai kasut pergi sekolah, mereka sayang kasut. Kasut tu, kasut putih mereka tinggal di sekolah. Lepas tu mereka pakai selipar je lah, pergi kat sekolah baru pakai kasut putih tu. Sebab takut kotor. Tapi sekarang dah kasut hitam kan. So banyak perubahan lah ya sejak dah lama pun kajian-kajian saya yang saya lakukan tu. Jadi dah banyak perubahan-perubahan yang baik. Dan kita pun telah bentangkan kajian ni kepada Pusat Perancangan Ekonomi dahulu. Dan saya harap banyaklah perkara yang diubah sehingga sekarang. Okey. Begitu juga dengan pelajar yang berstatus OKU. Dengan pelbagai limitasi yang ada, contohnya pelajar yang buta, pekak, autistik, Down syndrome, hyperactivity ataupun lembam yang memberikan cabaran kepada mereka untuk belajar. Cabaran kepada ibu bapa yang kurang pengetahuan, cabaran juga kepada pendidik. Sebab tu kita ada guru-guru yang kita didik khas untuk pendidikan khas. Kalau UKM tu memang ada special major in pendidikan khas. Jadi begitu juga seboleh-bolehnya kita nak inclusiveness. Kalau boleh nak saja pelajar-pelajar kita ni bergaul bersama-sama dalam kelas. Tapi disebabkan kadang-kadang kemampuan kognitif mereka itu berbeza, jadi mereka terpaksa dimasukkan dalam kelas-kelas khas. Bagaimanapun kelas-kelas khas ini diwujudkan dalam sekolah-sekolah biasa. Dan ada juga mereka yang buta dan pekak ini mengambil kurikulum yang biasa kalau di sekolah menengah kan. Tetapi yang slow learners, mereka masih belajar walaupun mereka di sekolah menengah, mereka belajar kurikulum sekolah rendah. Menjadi tugaslah kepada kami pensyarah di Fakulti Pendidikan untuk pergi dan selalu menyelia pelajar kita dan melihat pelajaran mereka simple belajar pendidikan khas ni. Baru nak belajar mengeja dan membaca. Walaupun ada yang dah berumur 17 tahun, kadang-kadang datang tantrum mereka. So teachers yang mengajar mereka ni kena betul-betul sabar dan kena betul-betul faham what is going on with them. Okay. Pada satu ekstrim lain pula, kita ada juga pelajar pintar cerdas yang pada dasarnya mempunyai kemampuan kognitif yang amat tinggi. Dia very kreatif, sangat bermotivasi. Still
mereka juga sentiasa tercabar dengan ciri-ciri yang tersendirilah untuk pelajar-pelajar genius ni. So we have a program dekat UKM, pelajar pintar cerdas, ya, pintar genius negara kan. So kita pun banyak buat kajian kepada pelajar kita. They also have their own issues. Mereka mempunyai ciri-ciri ingin tahu yang terlalu tinggi. Ya, memang mereka tak puas dengan jawapan-jawapan tu. So they will debate. Tak ada kepuasan dalam mencari ilmu. Sebab dia jenis tak give up. Dia lagi nak tahu. Dan most of them are perfectionist. Nak buat dengan betul. Dan satu lagi isu, mereka risau dan mengambil berat tentang keadilan. They think everyone should be equal. We talk about keadilan dengan banyak. So sangat menarik, tetapi memerlukan pendidik ataupun guru yang khusus memahami kemampuan kognitif mereka dan keadaan emosi mereka. Kalau tidak, memang kita akan irritated jugalah dengan soalan-soalan mereka yang banyak tu kan. So kalau ada anak kita yang tanya banyak, mungkin dia genius. Tapi kita dah kata cakap banyak budak ni kan, smart elect. So sepatutnya di sana saya rasa kepentingan untuk kita memahami siapa anak kita, siapa anak didik kita. Ada juga sekolah-sekolah untuk sekolah-sekolah untuk apa? Sekolah sukan. Ya, kita ada sekolah sukan untuk menggilap bakat sukan, kerana ada juga pelajar yang sukan ni dia oleh disebabkan minat untuk fizikal mereka tu sangat tinggi, kadang-kadang mengganggu pelajaran, mengganggu mereka keluar masuk sekolah dan sebagainya. Sebab tu kadang kita kena ada sekolah yang khusus. There are times when they can go to school, belajar curriculum, and there are a lot of time for them untuk dekat padang. Malah kalau di luar negara kan, kita banyak student-student universiti ni dia masuk dengan scholarship sukan, ya, dia become university players. Saya rasa di universiti Malaysia pun dah ada, di fakulti di UKM pun ada, ya, kita ada khusus pelajar pendidikan sukan, dan some of them tu kita ambil sebabkan mereka they are national players, international players, and they represent the nation dan sebagainya. So dengan student macam ni pun kita kena sentiasa bertolak ansur lah. Mereka kadang berlatih sangat penat kan di padang, kadang-kadang assignment mereka dan sebagainya. So we encourage them untuk cari balance, between pelajaran dengan physical exercises mereka, supaya mereka tak ketinggalan. So it's our job juga sebagai pendidik untuk faham keadaan mereka. Seterusnya kita ada sekolah vocational. Sekolah vocational di Malaysia ni sangat berjaya, ya, kerana dia mengajar pendidikan, kemahiran kehidupan. So maknanya after form 3 mereka dah boleh masuk ke sekolah vocational untuk belajar salon, spa ataupun bakery dan sebagainya. Dan selepas SPM mereka boleh terus bekerja dengan seja-seja daripada sekolah vocational tersebut. Okay. Dan kalau kita tengok dekat spa tu, kalau kita tengok anak-anak Melayu, kebanyakannya adalah daripada sekolah vocational. So saya rajin juga sembang dengan anak-anak ni. Kalau kita sembang, kita tahu, oh ni budak sekolah vocational. Kemudian okey, ada lagi yang lebih perbezaan yang lebih rumit, yang saya bercakap tadi tu. Sekolah-sekolah yang berbeza itu adalah kepelbagaian yang nampak dan jelas dan diiktiraf dengan sekolah-sekolah tertentu. Bagaimanapun terdapat lagi kepelbagaian yang lebih halus, rumit, sukar dikenali, apatah lagi untuk ditangani kepelbagaian ini, ya. Dan salah satu faktor yang amat penting mempengaruhi kesediaan pembelajaran adalah keadaan emosi dan suasana keluarga. Isu-isu berkaitan faktor keluarga termasuklah hubungan, pasangan ibu bapa, kesejahteraan hubungan ibu bapa dan anak, bilangan dan keakraban adik-beradik, serta nilai yang diutamakan oleh keluarga. Contohnya macam nilai ni, pelajar yang mempunyai
Okey, saya ambil contoh macam pelajar ni, pasangan ibu bapa yang sering berkonflik ya. Mereka terpaksa berdepan perbalahan ya, almost every day. So walaupun bijak, walaupun they have the potential, tapi their emotion is being damaged by the constant perbalahan ibu bapa tu. Dan perpisahan ya, perceraian ibu bapa semua tu sebenarnya memberi impak kepada pelajar kita. Komunikasi yang tak berkesan ya. So whatever we do as parents akan memberi impak kepada anak kita. Apatah lagi ya, anak-anak yatim dan miskin juga berdepan isu gangguan emosi dan kalau yang miskin tu fasiliti pun tak cukup ya. Ada rumah-rumah yang tak ada elektrisiti, bukan saya tak ada, nak meja nak belajar pun tak ada. Ya, pakaian tak bertukar, nak pergi sekolah, duit pun tak ada. Saya selalu kan kalau macam anak saya kata, okey, nanti teacher suruh beli colour buat apa-apa kan, dulu-dulu lah. Saya selalu terfikir, macam mana ya kalau orang tu miskin sangat, ayah tu ada dalam 2-3 ringgit aja dalam wallet. Dia nak pergi beli dan segala assignment yang nak kena buat, bahan-bahan tu. Saya selalu terfikir perkara-perkara begitu. Kemudian itu sebenarnya memberi impak ya. Dan selain itu terdapat perbezaan dalam keluarga yang mementingkan nilai pendidikan berbanding yang mementingkan perkara lain. Ibu bapa ni kalau dia mementingkan pendidikan, selalunya dia akan berusaha keras untuk menyokong pendidikan anak-anak sehingga berjaya. Kalau dulu kan kita ada banyak program-program kat TV tu macam hiburan-hiburan kan, Gegar Gavanza. Saya tengok rancangan tu Gegar Gavanza, hiburan-hiburan nyanyi-nyanyi. Saya tengok kerana malam Isnin, live show ni malam Isnin budak-budak ada dekat dalam TV tu sebagai penonton. Saya kata, budak ni tak pergi sekolah ke besok? So nampak kat situ nilai pendidikan tu sama ada penting atau tak penting. Tapi kadang-kadang bagi ibu bapa yang walaupun daripada golongan B40, kalau dia pentingkan pelajaran, insya-Allah anak-anak dia boleh berjaya. Macam kita pernah tengok ya, graduates daripada UKM. I think a year before saya bersara tu lah, we had a convo. 8 beradik ke 11 beradik. Anak nelayan, tapi come out as pelajar cemerlang. So very successful. So apa yang kita dapat pelajari itu, nilai itu penting untuk memberi impak kepada motivasi pelajar tersebut. Kemudian kita tengok pula, kegagalan sistem keluarga ni merupakan kepelbagaian yang amat besar dalam proses pembelajaran kanak-kanak. Nanti saya nak share pula ada lagi jenis-jenis sekolah tertentu untuk yang gagal daripada keluarga. So untuk memberi peluang kepada kanak-kanak menikmati kehidupan dan pendidikan yang lebih baik, kerajaan mendirikan institusi penjagaan dan pemulihan ya, seperti rumah perlindungan kanak-kanak yang diurus oleh JKM. Kanak-kanak dan remaja ni yang di pusat perlindungan JKM ni, mereka adalah mangsa pengabaian dan penderaan keluarga. Kesian. Yang kat JKM tu ada yang daripada day 1 dilahirkan, ditinggalkan di hospital, umur 12 keluar kat newspaper. Selalu tengok kat newspaper tu, mencari waris. Kalau tak ada, masuk lagi rumah pusat perlindungan seterusnya. Dan ada anak-anak yang kita tahu ni, yang saya jumpa lah, saya banyak buat program dengan anak JKM ni, daripada umur dia 1 sampai 18 tahun memang jadi anak kerajaan. Tak kenal pun ibu bapa. Dah keluar 18 tahun memang kena keluar. Itu isu yang saya rasa negara kena fikirkan lah. Jadi walaupun mereka diletakkan rumah kanak-kanak JKM, diuruskan, diberi makan, diberi pakai, uniform memang elok, bersih semua, but they still go to the same school. Mereka masih pergi sekolah rendah yang sama, sekolah menengah yang sama dengan kanak-kanak lain di kejiranan rumah-rumah perlindungan tersebut. Tetapi walaupun dia well taken care of, makan minum semua cukup, peralatan semua cukup, tapi anak ini diabaikan keluarga mereka. Apabila berlaku kadang-kadang kematian sampai tak ada siapa dah nak jaga, perpisahan tak ada siapa nak jaga, ataupun penderaan, ataupun parents yang terlibat dadah, parents tu dua-dua masuk penjara, tak ada siapa nak jaga.
So mereka diselamatkan, tinggal hidup. Namun pengalaman lepas yang amat pedih tu bersama keluarga telah meninggalkan parut besar dalam emosi dan pemikiran mereka. Dan ketidakketentuan masa depan juga. They don't know where they're going out to. Lepas 18 tahun dia dah kena keluar. Nak pergi mana? It's so disturbing sehingga mereka pun tak ada motivasi untuk belajar. Saya buat program dan pencapaian pelajaran mereka sangat rendah. Pengetahuan kerjaya sangat rendah. And some of them yang masuk tu ada yang 13 tahun masuk di bawah JKM ni. Tak reti mengeja. Saya pun tak tahu. Tingkatan 3 tak reti mengeja. Ada yang macam tu. So we do programs to help them. Selain pada sekolah lah. Kemudian kalau kita tengok sekolah Henry Gurney kan. Sekolah Henry Gurney ni mereka ni dia ada nak sebut penjenayah. Nanti Dr. Nini boleh betulkan lah, saya tak tahu. Tapi mereka telah membuat kesalahan-kesalahan lah. Mereka adalah pesalah-pesalah remaja yang belum dihantar ke penjara, tetapi mereka belajar dulu di sekolah Henry Gurney. Saya letakkan ni nama ex Henry Gurney, Izzat Daniel, dia ada dalam IG dia banyak bercakap tentang pengalaman di Henry Gurney dan what is his perjalanan dia sebagai seorang insan lah untuk menjadi lebih baik. So dia dah dewasa sekarang ni and he's a better person. Kadang pelajar Henry Gurney ni kadang kita ingat mereka datang daripada keluarga yang porak-poranda ke, tak juga. Some of my clients yang saya buat counselling, ada yang masuk ke sekolah Henry Gurney ni disebabkan dia punya personality dia sendiri tu something with the personality. Dia sendiri pun tak memahami diri dia. Mereka sukar memahami diri mereka, menjadikan ibu bapa pun juga tercabar kerana ibu bapa pukul, marah kan. Rasa kecewa. It's very frustrating bila kita tidak boleh memahami anak kita. Seputaran ganas dalam kehidupan keluarga. Dan satu lagi adalah sekolah correctional. Sekolah correctional ni pun lebih kurang samalah. Okey, kat sana mereka akan belajar belajar disiplin yang tidak berjaya diterapkan oleh ibu bapa sendiri. Mereka belajar ilmu kerohanian, kemahiran-kemahiran yang boleh dipasarkan. They also learn kurikulum akademik dan mengambil peperiksaan seperti anak-anak yang biasa. Okey, satu lagi kepelbagaian yang menarik yang kita boleh fikirkan sekarang adalah kepelbagaian generasi. So orang muda yang membesarkan yang dibesarkan di zaman milenial, sekarang ni zaman milenial mereka mempunyai gaya kehidupan berbeza daripada mereka yang lahir di zaman tradisional lah. Tradisional tu macam mak saya, tradisional. Baby boomers tu zaman saya lah, baby boomers dan generasi X. Millennials iaitu yang merangkumi pertengahan Gen Y dan kini Gen Z bermula 1982 sehingga kini dicirikan dengan kepesatan penggunaan teknologi digital yang memudahkan mereka mencari informasi, berhubung dengan manusia seluruh dunia. Dia in connection through the social media, mempunyai pelbagai pilihan dalam tindakan dan kerjaya. Kita tengok dia orang punya pilihan kerjaya dia sangat-sangat luas sekarang, macam-macam jenis kerjaya. Dan apatah lagi dengan berlakunya pandemik seluruh dunia COVID-19 pada tahun lepas. Kemudian penggunaan bila berlakunya pandemik ni, penggunaan internet, komputer, telefon pintar serta social media bukan lagi menjadi a luxury, tapi is a necessity. Kita boleh kata, main telefon aja. Sebenarnya dia tengah belajar. Jadi parents jadi challenge. Kita tak tahu sama anak kita ni tengah tengok drama Korea ke ataupun tengah ada kelas dengan teacher. Apatah lagi sekarang zaman pandemik kan. Teacher pun kadang-kadang buat kelas, pukul 10 ada discussion. Okay, group discussion. Jadi saya macam mana nak pastikan anak-anak ni group discussion tidak melarat kepada perkara-perkara yang membuang masa lah. So sangat signifikan teknologi ni kepada keuangan, sosial dan in fact hubungan keluarga pun penting. Saya dengan anak-anak, WhatsApp, tolong mama ini, turun makan pun dah pakai WhatsApp. Dulu mula-mula gelak aja kan. Mula-mula dulu ada WhatsApp app tu gelak. Sekarang memang dah realiti. Okey. Seterusnya.
Okey, dah habis ya. Saya rasa kita jelas tentang kepelbagaian dan kenapa saya pilih ni penyelesaian pembelajaran ni ialah bila perkara-perkara ini menjadi latar belakang kepada pelajar, ia akan memberi impak kepada cara pembelajaran ataupun penyesuaian pembelajaran. Ya, penyesuaian pembelajaran. Ada dua perkara yang saya nak kongsi di sini tentang penyesuaian pembelajaran itu. Pertamanya, sama ada kemampuan anak murid kita memenuhi objektif pembelajaran, dan yang kedua, sama ada anak kita itu menikmati proses pembelajaran. Ya, untuk dia menikmati proses pembelajaran tu, dia kena ada gaya pembelajaran tersendiri, dan gaya pembelajaran itu patut sesuai dan memberi manfaat kepada dia. Okey, simple one yang objektif pembelajaran ni simple lah. Kita ada objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang. Objektif jangka pendek hanya nak bagi faham, menguasai, mahir, lulus ujian. Okey, tak apa. Itu simple je. Tapi objektif jangka panjang ialah bila dia belajar, dia boleh dapat menghargai ilmu tersebut dan menggunakan ilmu tersebut untuk kerjaya, ya, memberi manfaat kepada, dan seterusnya memberi manfaat kepada manusia sejagat lah. Jadi itu jangka panjang. Tapi kalau dia tak enjoy ilmu tu daripada awal, memang dia tak nampak apa kepentingan ilmu tersebut. Jadi untuk mencapai objektif tu, dia kena boleh berfikir dan percaya dan hargai kepentingan ilmu tersebut. Okay? Untuk fikir, percaya dan hargai itu, take siapa? Mengambil kemampuan kognitif kita. Mengambil pengalaman yang lepas. Mengambil kemampuan kognitif. Rasa susah ke? Susah ke? Mudah untuk menerima. Kalau susah, mula rasa tercabar. Kan? Dulu ada teori tentang left brain, right brain. Tapi saya banyak baca, dia kata can also be a myth. Sebab apa pun, brain ni kita boleh train supaya kita suka dan lama-lama dia menjadi mudah. So I'm not going into the left brain and right brain. Right brain, that one you can read, ya. Seterusnya. Dan satu lagi, saya rasa yang back to yang ini. Untuk mahirkan diri kepada ilmu tu kan, saya berikan contoh bagaimana macam kepelbagaian emosi dan latar belakang mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggeris. Kenapa setengah pelajar kita tu langsung tak minat kepada pembelajaran bahasa Inggeris. Ya, tak nak belajar. Sampai masuk universiti pun tak nak cakap lagi bahasa Inggeris. Sampai nak pergi temu duga, nak jadi pensyarah pun tak mahu. We had a case. Wahal sebenarnya bukannya tak boleh kan. Ini kerana dia tidak merasakan bahawa bahasa Inggeris itu penting bagi dirinya. Sama dalam kehidupan seharian ataupun masa depan. Ini contohlah. Malah mungkin dari mana, the place, background dia datang, dia mungkin ditertawakan sebagai belagak apabila cuba bercakap dalam bahasa Inggeris. Sehingga menimbulkan sifat malu dalam dirinya. So in competition, in the long run, dia akan rugi bila berbanding dengan pelajar yang berminat. Merasakan bahawa satu hari nanti, dia penting untuk menggunakan bahasa Inggeris tersebut untuk pengajian lebih tinggi, untuk kerjaya. Malah kemungkinan di luar sekolah. Di luar sekolah dia pun mungkin dia berinteraksi dengan keluarga dan rakan-rakannya dalam bahasa Inggeris. Mungkin kan. So pada masa yang sama, pelajar yang berminat ni mendapat motivasi apabila dia disayang dan diberi perhatian oleh guru dalam kelas. Guru selalu panggil dia untuk jawab. So dengan latih tubi, kemampuan kognitif yang sesuai, pelajar tersebut dapat menguasai kemahiran pelajaran tersebut. Bukan bahasa Inggeris saja, bahasa Melayu pun ada orang susah nak skor. Ada. Contohnya anak saya sendiri pun selalu isu dengan cikgu BM ni. Tapi nasib baik lulus. Nasib baik lulus lah. Berusaha keras lah untuk lulus. Cikgu pun tak minat. Bila anak kita tak berapa pandai, cikgu pun malas nak tanya. Tanya lain, jawab lain. Okey. Selain daripada kebolehan dan kemampuan tadi tu, kita tengok apa lagi yang boleh mempengaruhi kepelbagaian ataupun penyesuaian pelajar ini, iaitu jenis-jenis gaya belajar. Sebenarnya dalam teori pembelajaran ni, dalam bila kita belajar tentang psikologi pendidikan ni, banyak sebenarnya gaya pembelajaran. Banyak macam-macam hal, macam-macam aspek. Tapi saya nak pilih yang paling asas
Itu 4 jenis saja, iaitu yang kita short formkan sebagai VAC, VAC, iaitu visual, auditory, reading, writing dan kinesthetic. So Neil Fleming ni dia mendalami aspek ini dan dia membina soal selidik yang dapat membantu seseorang untuk mengetahui gaya pembelajaran tersendiri. Bagaimanapun ahli-ahli lain, ahli-ahli pemikir pembelajaran lain, mereka kembangkanlah macam-macam. Selain daripada 4 ni, ada dia kata gaya pembelajaran yang suka duduk tepi tingkap, ada yang menghadap dinding, ada yang suka tengok view, macam-macam lah. Jadi, tapi kita tengok yang ini saja. Dan ada juga yang suka belajar bersendirian, suka belajar berkumpulan dan sebagainya. But for starters, pada asasnya kita tengok yang 4 ni saja, iaitu untuk visual visual ni visual mereka adalah fast talkers, mereka cakap cepat, mereka guna banyak perkataan-perkataan dan mereka nampak dan mereka boleh visualize. So bila untuk mengajar mereka, teachers banyak gunakan charts dan graph dan mereka sendiri pun rajin menggunakan simbol-simbol bila mereka buat nota. They like to doodle, they like to draw, they like to buat peta minda dan sebagainya. Ada tu buat color-color nota dia, macam-macam lah. Kemudian pelajar auditory pula. Pelajar yang auditory, oral yang mereka suka mendengar. They use words mereka cakap perlahan, slow bercakap, mereka menjadi pendengar yang baik, mereka nak dengar, mereka suka dengar ceramah-ceramah, mereka suka explanation, dan mereka dengar dan mereka boleh luahkan kembali. Kemudian ada pelajar yang verbal verbal ni pula mereka suka read and write perkataan mereka, menulis, membaca. Mereka juga suka banyaklah, they like to read, writing, pelbagai writing teknik dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Kinestetik ni mereka suka buat. Selalunya because mereka slow talkers, jadi mereka kena gunakan bukan saja baca, tangan pun nak kena gerak juga. All senses to engage in learning. They prefer hands-on dan mereka selalu silap betul buat balik dan buat balik. Menariknya, ada seorang lagi teoris yang Cope katakan bahawa walaupun masa kita kecil, kita ada natural tendency untuk memilih mana-mana jenis gaya pembelajaran. Tetapi as we grow older, kita boleh mengubah gaya pembelajaran itu dan menggunakan semua senses yang Allah bagi pada kita tu untuk kita manfaatkan untuk belajar. Dan apa impact dia? Nah, pengetahuan tentang gaya belajar ni memberi maklumat kepada kita kenapa Maaf saya Prof Zuria. Ya. Dah kita dah 40 minit Prof. Oh ya Allah, ni tak remind saya pun dah tahu. Okey, saya conclude lah, boleh ke saya concludekan? Tak apa Prof, kita seronok dengan Prof cakap tu, mungkin ada beberapa perkongsian lagi. Okey, saya sebab kita boleh. Yeah. Okey. Maaf so, Prof. Okay, 45 minit. Oh, IMG. Okay, saya pilih je lah nanti. Okay, kenapa saya letakkan ni? Ini gambar cucu saya Saya letakkan ni. Ini something new that I learn. Something new that I learn bahawa dulu my children semua girls. Semua belajar relax je. Apa yang kita ajar dia ikut je. Dia boleh je mengeja. Not my grandson. Anak saya 3 orang, perempuan. Tapi bila dapat cucu lelaki, he is so different. Bila saya baca banyak, rupanya dia ni kinesthetic learner. Gaya dia gaya kinesthetic. Dia suka buat benda-benda yang pasang apa semua. Tengok masuk keluar kotak dan sebagainya. Dia sangat suka, sangat energetik. So jangan harap dia nak duduk dia nak duduk dan learn. So kalau kita tahu, macam tadi Dr. Nini kata, kita guna rotan kan. Saya ni tak pernah guna rotan kan, sampai nak terkeluar rotan hari tu.
Tapi one day aja saya angry dengan dia. Saya kata, kenapa? Why is it hard for me to understand him? Oh, rupanya dia bukan nak dengar kita, dia bukan nak baca, dia kinestetik. Dia nak bergerak, dia nak banyak buat action. So cabaran dia besar. Tapi kita banyak belajar. Lepas tu sekarang ni pula banyak pula learning tools dekat kita boleh beli macam-macam kan, benda murah-murah boleh beli. So saya banyak guna. Order lah kat Shopee tu macam-macam perkara untuk menarik perhatian dia. Ya, untuk belajar. Okay. Kemudian kita ada 3 perkara lah yang saya rasa saya nak. Tak nak turun tak dia. Ni satu gambar cucu juga. 3 orang cucu ni macam-macam. Anak saya selalu pesan saya, Mama, every moment is a development. Fikir tu. Every moment is a development. Ya, so kalau kita pukul dia, development ni apa jadi? So saya tengok setiap saat tu apa yang saya nak belajar tentang cucu saya atau anak murid saya supaya saya boleh lihat development dia. Okey, pentingnya yang saya nak bawa ke sini adalah kita tak kena ada maklumat tentang cabaran yang dihadapi oleh murid kita atau anak kita. Ini juga memberi peluang kita mendidik dengan pelbagai cara. So kena banyak cara lah. Bukan kalau dulu kan cikgu tunjuk kat papan hitam, tulis saja. No, not the current children situation. Tapi ada jugalah budak-budak yang cepat matang dan sebagainya kan, dia dah develop. Tapi kalau yang lambat matang tu, kita pun nak marah kat dia. Kita pula jadi berdosa marah pada yang kanak-kanak ni kan. So mengelakkan ibu bapa dan guru dari menghukum menghukum ataupun melakukan perkara-perkara yang menghalang motivasi pelajar ni. Kemudian kita nak mewujudkan suasana belajar yang harmonis dan sejahtera. So kita pun seronok mengajar dia pun seronok belajar dengan kita. Okay, now we go to sekolah selamat. Sekarang ni sekolah dah tak pergi sekolah, tapi tak jadi sekolah selamat ni, konsep sekolah selamat memang ada di sekolah, cikgu-cikgu tahulah ni kan. First kali untuk membendung masalah disiplin dan menjaga keselamatan para pelajar. Okay, so masalah di sekolah ni boleh timbul kadang antara pelajar dengan pihak luar, gangster lah, ahli keluarga, macam Dr. Nini kata tadi, they don't leave their problems at home, they will bring to the school. Cikgu ni lah yang nak kena tangani macam mana students ni. It's a big challenge for teachers. Saya memang sangat kesian dan sangat memahami dengan cikgu sebab they bring in all the problems to school. Okay, the students ni. Dan masalah antara pelajar dengan pelajar pun ada. Bully, masalah disiplin, tinggal sekejap je macam-macam jadi kan kat dalam kelas tu. Kemudian masalah antara pelajar dengan warga pendidik. Ada ni yang tak seronoknya sebab sepatutnya warga pendidik ada beretika. Tapi mungkin kadang-kadang cara mendidik yang tak sesuai, macam saya katakan tadi, ada pelajar yang berbeza kan. Jadi banyaklah isu dah kita tengok dah, bawa ke mahkamah dan sebagainya. Jadi menjadi pengajaran kepada kita, it is very important that kita memahamilah kepelbagaian belajar ni. So murid sering disalahfaham apabila tak dapat fokus. Mungkin dia daripada sekolah baru. Murid yang sering berpindah sekolah ni memerlukan bantuan guru, kaunselor. They have so many issues. Kemudian gaya pembelajaran yang berbeza, gaya hidup yang berbeza, tak sesuai dengan peraturan-peraturan sekolah, masalah hubungan keluarga dan sebagainya. Okay, faktor konflik ialah saya tengok ada 2 faktor konflik. Sekolah ni dia memang bertanggungjawab mendidik ilmu dan akhlak. Dia nampak kadang-kadang cikgu macam garang, cikgu nak marah dan sebagainya kan. Tapi it is their job untuk didik. Memang dah ada peraturan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Ada juga budaya sekolah tertentu yang diamalkan untuk pertumbuhan akhlak yang elok. Tapi konflik berlaku apabila usaha mendidik ni tak sesuai dengan, tak disokong oleh pelajar sendiri, ataupun disalahguna oleh guru, dan kadang-kadang ibu bapa sendiri pun tak menyokong. Kadang parents pun ada dia punya own lifestyle, kan dia tak suka peraturan sekolah ni, itu menjadikan konflik. So saya tengok satu lagi yang saya tengok, saya bagi 2 lah. Guru tidak terlatih dalam memahami dalam kemahiran mendidik. Ini very penting. Saya risau kalau ada guru,
graduan daripada bidang lain masuk pendidikan tanpa mendapat diploma pendidikan atau mendapat ijazah pendidikan. Ni risau sangat sebab dalam ijazah pendidikan kita memang bagi banyak psikologi pendidikan. Still bila pergi kat sekolah dia tercabar aja, dia lupa. Itu yang risau. Dan guru yang kurang kefahaman tentang kepelbagaian pelajar. We are so different ya. Zaman saya berbeza, zaman anak-anak saya berbeza, zaman anak sekarang berbeza. So we need to understand. Dan last sekali guru yang tidak menghormati hak pelajar. Macam-macam pencabulan juga berlaku kan yang kita dengar. Padahal dari segi keluarga pun ada juga. Ibu bapa tak memahami anaknya sendiri, dia tak faham anak dia. Ibu bapa yang sukar bekerjasama dengan sekolah. Dan ibu bapa yang sukar mengamalkan nilai budaya dengan budaya sekeliling, selalulah jadi isu punya macam hal. So saya rasa pemilihan latihan dan pembentukan jati diri guru amat penting dalam hal ini. Guru ni mesti fikir dia jadi suri teladan masyarakat. Saya selalu cakap student saya, be a model. You adalah model dari segi segala-galanya, you are a model. Ya, kemudian pada masa yang sama ciri diri tu bijak, menjaga imej, berkomunikasi baik, cakap dengan jelas, berkesan dan sebagainya. Sehingga menjadi diri kita ya. Kemudian ilmu psikologi pendidikan mesti sangat tinggi. Ya, jangan terkejut. So sebagai penutup, saya ingin tekankan bahawa kepelbagaian sentiasa berlaku. Is happening. Macam-macam event dalam dunia ni akan memberi impak kepada pelajar dan pelajar akan datang ke sekolah dengan pelbagai kepelbagaian. So oleh itu kita seharusnya terbuka kepada terjadinya, berlakunya kepelbagaian. Kita perlu memahami dan kita perlu mendepani. Kemudian kepelbagaian mempengaruhi proses pembelajaran. We must know that terdapat banyak cara alternatif, cara mendidik yang sesuai. We're not limited. Dan sekarang ni kita perlu mempunyai ilmu, kemahiran dan sokongan dalam bantu anak-anak mereka untuk berada dalam keadaan selamat dan positif. Sekarang ni saya rasa the current generation is so fortunate that we can just read up. Saya sendiri pun untuk memahami, walaupun saya dah bersara kan, untuk saya memahami anak muda, saya selalu akan baca. Search for in the internet, apa bendanya. Tahu nama penyakit psikologi ke, penyakit fizikal, saya akan cari dalam internet. Okay, and try to understand and talk to people about it. So supaya anak yang merasa selamat, dihormati dan difahami, lebih mudah untuk bekerjasama dalam proses pendidikan dan pembinaan diri. So itu saja. Saya minta maaf kerana saya terlalu lama. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih Prof. Mungkin Prof boleh unshare screen ya. Ya. Baik, saya banyak tips tu saya mendengar dengan penuh khusyuk ya Prof, sebab sama jugalah saya ni kira pensyarah di universiti, jadi tentu saya tips yang Prof bagi tu betul ya. Kita kena mengenali kepelbagaian pelajar kita ya. Sebab kalau kita tak kenali, kita tak dapat strategize ya macam mana kita nak memberi pembelajaran yang terbaik untuk mereka dan cara mengelakkan konflik ya. Jadi saya ada beberapa soalan di ruang soalan, tapi saya nak buat kesimpulan sikit boleh Prof? Ya, saya amat tertarik dengan slide Prof tentang pentingnya ibu bapa dan guru memahami penyesuaian pembelajaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya just nak sum up. Setiap kanak-kanak, setiap murid sekolah ada kepelbagaian yang menyebabkan mereka unik ya. Sama ada kepelbagaian itu lahir daripada suasana di rumah, daripada cara mereka sendiri ya berkomunikasi dan sebagainya. Jadi amat penting kita mengenali pasti cabaran yang dihadapi oleh murid-murid kita dan kita ambil peluang mendidik dengan pelbagai cara, not one way fit all ya, tak boleh guna zaman gitu sekali. Dan kita ada sedikit empathy dan fikir bila kita nak demand certain things yang kita rasa sesuai untuk majority of the student. Contohnya tadi Prof Zuria beritahu
kita bagi assignment banyak-banyak, suruh beli ni, suruh beli tu, tapi mungkin ada sekumpulan anak murid kita yang tak mampu ya. Jadi mungkin kita kena fikir lebih lah next time bila kita buat sesuatu. Dan kita perlu mengelakkan ibu bapa dan guru dari hukum anak yang tak ada motivasi ya. Dan kita dapati beri peluang terbaik, mungkin ada sekolah-sekolah yang bersesuaian dengan mereka ya Prof, betul ya? Dan attempt kita tu semuanya adalah untuk melahirkan suasana belajar yang harmoni dan selamat.